Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Semerak Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh, Tuan Haji Muhammad Rusli bin Awam Besar. Yang dihormati penolong kanan akademik dan juga pentadbiran Ustazah Rahimah binti Daud. Seterusnya penolong kanan HEM Cikgu Azmi bin Abu. Dan seterusnya penolong kanan co-curriculum Cikgu Siti Zulipah binti Bedu. Yang dikasihi juga ketua-ketua bidang, guru-guru kanan, sahabat-sahabat, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, dan seterusnya anak-anak didik Semerak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada hari Rabu bertarikh 7 hari bulan 7 Julai 2021. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu perjalanan yang jauh dalam kehidupan kita, yang insya-Allah kita akan habiskan mengikut sakit baki yang baik dan mendapat keredaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya ditugaskan untuk melaksanakan aktiviti UNED co-curriculum, secara maya bersama-sama dengan barisan guru dan juga anak-anak didik semua secara maya lah. Dan pada hari ini, sebagaimana yang diberitahu oleh Cikgu Anizul sebagai penyelaras bahagian unit uniform, saya kena buat satu ceramah lah berkaitan dengan badan uniform. Tetapi ceramah ini difokuskan kepada yang bertajuk kepentingan pergerakan unit uniform terhadap agama, bangsa dan juga tanah air. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita mesti kena faham apakah unit uniform yang kita sertai sekarang ini, apakah sebenarnya unit uniform tersebut. Jadi, apakah unit co-curriculum tersebut? Jadi, unit uniform ni salah satu cabang lah, salah satu unit yang terdapat dalam unit co-curriculum. Dan unit co-curriculum itu sendiri sebenarnya merupakan satu kegiatan yang dirancang lanjutannya, iaitu lanjutan daripada proses pengajaran dan juga pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Jadi kita lanjutkan lagi dengan aktiviti co-curriculum di luar pula bilik darjah yang akan memberi peluang dan juga untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran murid dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Apa yang dipelajari dalam bilik darjah kita aplikasikan, kita terjemahkan pula di luar bilik darjah melalui aktiviti co-curriculum. Dan ia merupakan satu wadah untuk membina jasmani, emosi dan juga rohani lah, selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kita yang bertujuan untuk membentuk generasi yang seimbang. Jadi itulah unit co-curriculum ataupun aktiviti co-curriculum di setiap sekolah, Co-curriculum juga memberi satu matlamat, bermatlamatkan untuk membantu sebagaimana yang saya beritahu, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dalam menyemai kesedaran kepada agama, supaya orang faham kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan, mengimbangkan perkembangan rohani, jasmani, intelek dan juga emosi, mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid, membina dan meningkatkan minat dan bakat, dan seterusnya membina dan meningkatkan disiplin murid lah. Dan di samping itu juga akan mewujudkan seterusnya akan mewujudkan budaya sekolah yang sihat, sekolah yang membina, sekolah yang meningkat, ada kerjasama dan sekolah yang cemerlang lah pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan apa yang saya nak fokuskan kepada tajuk ceramah aktiviti co-curriculum unit uniform pada hari ini, iaitu
kepentingan unit beruniform terhadap agama, bangsa dan tanah air. Saya hanya buat 2 slide saja ni. Dan sebelum itu saya nak ingatkan kepada murid-murid, kepada anak didik semua supaya memberikan perhatianlah kepada setiap apa yang saya beritahu, saya jelaskan, saya terangkan dalam video ini, kerana ia merupakan satu aktiviti kurikulum kita secara maya yang akan ada selepas ini, iaitu akan ada soalan-soalan daripada video ini. Walaupun saya buat 2 slide sahaja, jadi nota-nota yang lain ataupun fakta-fakta yang lain, murid-murid perlu kena dengar dengan teliti lah, dan mungkin kena ulang beberapa kali lah untuk mengambil nota dan juga fakta yang saya jelaskan, dan seterusnya untuk menjawab soalan yang saya berikan berkenaan dengan ceramah ini. Jadi itulah sebagai untuk makluman untuk murid-murid. Jadi pergerakan unit uniform ni, jadi kita akan bincangkan tentang kepentingan unit beruniform terhadap agama, bangsa dan tanah air. Jadi antara peranan unit beruniform dalam sesebuah negara. Dalam sesebuah negara ni dia ada semua unit uniform. Kalau kita boleh sebut satu persatu di negara kita yang pakai uniform seragam yang kemas, yang tegap dia punya ahli dia, anggotanya tu, seperti angkatan tentera, polis, custom, immigration, JPJ, anti dadah, penguat kuasa, penjara, warden penjara dan sebagainya. Jadi semua itu adalah unit uniform yang ada dalam sesebuah negara. Cuma kita di peringkat sekolah, kita dipanggil kadet. Kita tak menjadi anggota yang tetap lagi. Kita hanya kadet pelatih. Ada kadet polis, kadet remaja sekolah, kadet pertahanan awam, kadet bomber. Sebab kita masih lagi dalam proses latihan. Dalam proses latihan untuk menjadi ataupun ke arah menjadi anggota yang sebenar pada masa akan datang, demi untuk menjaga agama kita, ke bangsa dan juga tanah air. Dan badan uniform dalam sebuah negara ni yang saya sebutkan tadi berperanan untuk mewujudkan keamanan, nak menjaga keamanan dan keselamatan lah dalam negara kita. Keselamatan terhadap agama. Kalau kita di Malaysia, kita ingin mempertahankan agama Islam kita daripada dicerobohi, daripada dikhianati oleh agama-agama lain, ataupun ada benda-benda penyelewengan yang berlaku. Juga untuk menjaga keamanan terhadap bangsa dan juga untuk menjaga keamanan dalam tanah air kita ataupun negara kita. Badan uniform, unit uniform ni dia akan mengajar ahli-ahlinya tentang satu kesatuan dan satu sifat saling bekerjasama dalam usaha untuk membantu dan mewujudkan keamanan serta keselamatan. Jadi dalam hal ini kita lihat apa yang diberitahu oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau menjelaskan tentang suatu perkara yang menarik, tentang perkara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keamanan. Berkaitan dengan keamanan, Rasulullah bagi satu ungkapan yang menarik tentang keamanan ini. Bagaimana? Rasulullah bersabda yang bermaksud, Rasulullah kata, kehidupan sosial dan kemasyarakatan ni memerlukan kepada pertahanan dan keamanan. Dan aspek ini, iaitu pertahanan dan keamanan, diumpamakan sebagai penumpang kapal. Penumpang kapal dalam bahasa Arab ni dia sebut rukabus safinah. Jadi dalam satu kapal tu ada ramai penumpang, rukabus safinah. Ada penumpang yang berada di atas, ada penumpang yang berada di tengah, ada penumpang yang berada di bawah. Jadi apabila penumpang yang berada di tingkat bawah, contohnya ingin mengambil air, penumpang yang berada di tingkat bawah ni dia nak mengambil air, dan air itu berada di tingkat atas. Jadi apa yang perlu dia lakukan?
dia terpaksalah melalui tingkat yang tengah dan juga akan perlu naik kepada tingkat yang atas untuk mengambil air tersebut. Jadi dengan cara tersebut dia mengikut peraturan dan dia mengikut law, dia mengikut cara yang betul kerana dia ingin menjaga keselamatan dan ketenteraman orang-orang yang lain. Tetapi kalaulah terdapat dalam fikiran salah seorang daripada mereka tu, mereka kata, aku tak naklah naik, aku duduk bawah, tak naklah naik daripada tengah, tak naklah naik daripada atas. Aku nak menggunakan, contohnya lah dia kata, aku nak menggunakan jalan yang pintas. Kalau jalan yang pintas, cepat sikit dapat air, tak perlu naik ni. Jadi bagaimana? Dengan cara menebuk dinding kapal, dia kata. Dia akan menebuk dinding kapal. Jadi tebuk saja dinding kapal atau tebuk saja bawah kapal, dia punya dia punya data dia atau lantai tu, terus mendapatkan air. Jadi adakah itu satu idea yang baik kalau dia berperanan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kepada penumpang-penumpang lain? Adakah itu satu idea yang baik? Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang akan terjadi kalau dia buat macam tu? Dia tebuk tengah-tengah. Dia tak hiraukan kepada keamanan dan keselamatan orang lain. Bahkan sebenarnya dia sendiri akan karam. Bahkan dia sendiri akan tenggelam. Jadi kalau ada benda-benda macam ini, satu perkara yang tidak baiklah daripada ahli-ahli unit yang beruniform. Kerana peranan asas ataupun matlamat asas unit beruniform, badan beruniform dalam sebuah negara, dalam satu-satu organisasi ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketenteraman. Jadi Rasulullah memberi satu ungkapan yang terlalu bagus, terlalu bagus. Dan Rasulullah ni dia bercakap, dia panggil jawami'ul kalim. Rasulullah dia cakap sikit je, tapi maknanya terlalu mendalam dan memberi pengajaran yang terlalu baik kepada umatnya. Alhamdulillah. Baiklah, dalam konteks kita negara menjaga dalam konteks kita negara Malaysia ni, tugas menjaga keamanan dan keselamatan negara kita sebahagiannya ditugaskan kepada seluruh badan unit beruniform yang terdapat di negara kita. Ada tugasan masing-masing. Tentera dengan cara tenteranya, polis dengan cara polisnya. Kita kata tentera lebih kepada sempadan, lebih kepada menjaga dalam hutan, rimba nu, gunung ganang. Polis pula dia ada di atas jalan raya, ada di bandar-bandar. Semua sekali lah. Kalau warden penjara, mengikut tahanan pula, immigration juga, pendatang tanpa izin dan sebagainya. Jadi semuanya memainkan peranan untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan dalam negara. Jadi semua unit uniform ini merupakan, kalau kita melihat dari sudut agama, ialah mereka memikul satu amanah. Satu amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah ni satu perkara yang besar. Amanah ni merupakan satu perkara yang besar dan ia berkait rapat dengan aspek keagamaan kita. Jadi alhamdulillah setakat kita melihat sekarang ni, dengan kita boleh hidup amannya, kita boleh belajar, kita boleh solat, kita boleh pergi ke masjid, kita boleh menyambut hari raya dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau amanah yang diberikan kepada setiap unit uniform yang ada di negara kita, tentera atau polis, jika ahli-ahli mereka, jika anggota mereka tidak menjalankan tanggungjawab itu dengan baik, adakah boleh kita berada dalam keadaan ini? Jadi kita tidak boleh berada dalam keadaan ini. Mungkin akan berlaku huru-hara. Mungkin akan berlaku kucak-kacir, tidak tenteram dalam negara. Jadi ini satu amanah yang diberikan kepada badan uniform yang mereka laksanakan dengan baik. Dan kita telah didik di peringkat sekolah untuk menjadi untuk menjadi anggota beruniform sebagaimana yang ada oleh anggota-anggota uniform kita sekarang ini. Cuma kita dalam peringkat latihan, kadet lagi kita. Jadi alhamdulillah mereka telah memikul amanah yang diberikan kepada mereka dengan baik. Dan kitalah yang berada di peringkat sekolah ni, melalui latihan kita akan meneruskan amanah yang diberikan kepada kita kelak nanti, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, kita kena fahamlah,
menjaga keamanan ni bukan terhad kepada badan uniform negara kita saja. Semua pihak semua pihak ada tanggungjawab masing-masing. Cuma yang kita nampaknya untuk keamanan dan kestabilan dan keselamatan negara ni kita tak nampak gelai lah. Walaupun orang lain tu ada peranan masing-masing. Guru ada peranan dia, pegawai-pegawai kerajaan yang lain ada peranan dia. Tapi kalau melihat kepada keamanan dan keselamatan apa semua sekali, orang tak lihat kepada yang lain. Orang akan melihat kegahan, keizzahan, kehebatan unit uniform lah dan kemuliaan unit uniform yang ada di negara kita. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan apa yang saya bagi tahu tadi, jelas dan nyatalah bahawa unit uniform ni adalah satu aspek yang penting lah dalam Islam. Satu aspek yang penting dalam Islam. Kita jangan duk kena ambil cakna dan kena meletakkan satu sumber ataupun satu kekuatan yang perlu ada dalam sebuah negara supaya negara itu stabil, supaya negara itu stabil dan supaya negara itu tenteram, rakyatnya pun boleh melaksanakan menjalankan kehidupan dengan baik. Dan kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda buat? Nak bagi tahunya bahawa baginda menekankan unit uniform. Unit uniform macam kita kata ketenteraan lah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kerajaan Islam pertama di Madinah. Rasulullah menegakkan kerajaan Islam pertama di Madinah. Rasulullah membentuk jentera apa yang dibuat mula-mula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk jentera pertahanan dulu. Membentuk satu unit uniform yang lengkap yang kita kata sebagai unit pertahanan, jentera pertahanan. Iaitu Rasulullah mengasaskan angkatan tentera dulu. Sebab ia akan menjadi benteng kepada negara dan juga umat Islam. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah buat lagu tu menunjukkan satu benda yang penting lah. Jadi daripada ni kita kena ambil pengajaran bahawa kita juga kena memperkemaskan unit uniform, contohnya ketenteraan dan juga polis yang berada dalam negara kita, sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menegakkan kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Dan proses untuk menyediakan unit beruniform, seperti kita kata unit tentera yang kuat, profesional dan berwibawa, bukanlah sesuatu yang bersifat tabi'i, bukanlah sesuatu tabi'i semata-mata. Maksudnya kata bukan semula jadilah. Memang ia merupakan satu perancangan. Bukanlah kita kata kalau adanya musuh ataupun terdapatnya ancaman ke atas negara kita, barulah kita nak membentuk angkatan tentera yang mungkin dapat menangani persoalan dan juga keselamatan pertahanan. Bukan. Benda tu sama ada musuh ada ke, musuh tak ada ke, musuh nampak ke, musuh tak nampak ke, unit uniform ni tetap kena ada dan berdiri dengan gagah dan mesti menjalankan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam negara. Dan proses ini telah bermula di sekolah. Dengan kita melatih anak-anak kita supaya bersedia, supaya kita dapat melahirkan belia atau melahirkan masyarakat, melahirkan satu organisasi unit beruniform pada masa akan datang yang menjadi pelapis lah anak-anak kita ni kepada generasi yang ada pada sekarang ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pembentukan unit beruniform seperti angkatan tentera dalam sesebuah negara lah, khususnya negara yang dikuasai oleh orang Islam lah, seperti negara Islam lah, negara kita dan negara-negara lain. Ia merupakan satu perintah sebenarnya. Ia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan ini jelas dalam surah Al-Anfal. Jadi saya tak bacalah dia punya ayat Al-Quran tu, saya terus baca terjemahan. Saya terus baca terjemahan dalam surah Al-Anfal. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya ada satu unit uniform, satu unit, satu pasukan, supaya satu pasukan yang sentiasa bersedia dalam sesebuah negara. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, saya baca maksud dia lah dalam surah Al-Anfal. Allah ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sediakanlah untuk menentang musuh. Untuk menentang musuh yang menceroboh
segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerungkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiayai. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa musuh Islam tetap, sama ada musuh tu ada dalam pengetahuan kita ataupun tidak ada dalam pengetahuan kita, musuh yang ingin memusnahkan Islam, yang ingin menghancurkan Islam, yang sentiasa dengki dengan Islam, yang sentiasa tak puas hati dengan Islam, sentiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jangan kita melihat dalam keadaan aman, tenteram ni, Islam itu tidak ada musuh. Tidak. Islam sentiasa dimusuhi. Islam sentiasa dicemburui. Jadi oleh itu, dalam keadaan senyap-senyap, mereka sentiasa mencari jalan, yang mencari peluang untuk menghancurkan Islam, untuk menaluki negara-negara Islam, untuk memporak-porandakan masyarakat Islam, orang Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam, kepada orang Islam supaya sentiasa bersiap sedia. Sentiasa bersiap sedia dan berwaspada untuk menghadapi sebarang kemungkinan tersebut supaya tidak dikejutkan oleh musuh yang kita tidak duga yang akan menyerang kita. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan ini akan menjadi sumber rujukan kita. Menjadi sumber ataupun punca yang perlu kita tengok dengan baik-baik dan laksanakannya. Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran ini bukan sebut saja-saja. Mesti ada sebab. Dan inilah sebabnya supaya kita sentiasa bersedia dan menyediakan satu unit beruniform, satu unit angkatan, organisasi yang lengkap untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Dan Alhamdulillah, setiap unit uniform yang ada di negara kita, dan kita dilatih daripada sekolah lagi, insya-Allah kita semua akan berjuanglah. Insya-Allah kita akan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjuang dengan penuh keikhlasan. Kita akan berjuang dengan penuh keikhlasan. Katalah ditakdirkan kelak anak-anak yang menyertai kadet polis sekarang ini, dengan disebabkan ada penyertaan di sekolah, naik di peringkat universiti pula, minat tu semakin mendalam dan dapat keputusan yang baik pula dalam peperiksaan dan sebagainya. Jadi jika bercita-cita untuk menjadi anggota polis ke, anggota tentera ke, ianya terbuka luaslah pada masa akan datang. Dan apabila kita bekerja sebagai pasukan uniform tadi, anak-anak kita nanti insya-Allah kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah kita akan berjuang, bekerja dengan penuh keikhlasan kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberi ganjaran yang besar kepada kita kelak, insya-Allah. Dan dia bermula di peringkat sekolah kita lah, kita berlatih, kita bersedia, kita masuk uniform ni, kita masuk pasukan itu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala sebut Allah akan menjanjikan ganjaran yang banyak, ganjaran yang baik kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, saya ambil surah At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dalam surah At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala saya ambil dalam surah At-Taubah. Saya alih kedudukan sikit, tanda begitu sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala saya ambil dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111. Insya-Allah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Masya Allah, syurga Allah nak janjikan bagi orang-orang yang ikhlas berjuang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah, semua itu termasuk dalam kita semualah insya-Allah. Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka ada yang terbunuh. Ada di kalangan mereka sebab berjuang mempertahankan agama tadi, mempertahankan bangsa dan tanah air tadi, ada yang terbunuh dan ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi balasan syurga Allah Subhanahu wa taala, balasan syurga yang demikian adalah janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan syurga ni ada dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran pasti Allah Subhanahu wa taala sebut dah
Begitu juga ada dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil. Al-Quran itu memang pasti dah. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi dalam firman Dia, siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Jadi ini janji Allah. Dan janji Allah adalah janji yang tepat. Janji yang tidak dikhianati, janji yang tepat. Tak ada orang lain dah. Jadi Allah mencabar ni, dia kata, kalau Allah berjanji, adakah Allah akan memungkiri janji? Tidak, pasti-pastinya tidak. Kalla, tidak dah. Oleh itu, bergembiralah dengan jualan kamu, jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar yang dapat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya dah 25 minit ni saya berceramah, saya bertazkirah, saya panggil kecek ni dah. Ada beberapa lagi benda yang saya nak teruskan dan saya akan teruskanlah sampai habis masa dia, insya-Allah. Baik, apa yang saya nak beritahu pula sekarang ini ialah kita nak lihat dulu bagaimana perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua kita, contoh teladan kita, model kita tak ada orang lain dah, hanya Rasulullah lah. Jadi kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang perancangan unit uniform lah, kita kata dah. Kalau macam kita kata tentera ke polis kepada Rasulullah tu semuanya unit uniform lah. Jadi bagaimana Rasulullah buat ataupun arrange, susun unit uniform pasukan-pasukan yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Jadi perancangan unit uniform, unit sesuatu, unit pasukan lah kita kata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah tengok bertepatan dengan maqasid asy-syar'iyyah. Kena faham istilah saya sebut ni lah. Nanti saya ke ayat lepas ni. Bertepatan dengan maqasid asy-syar'iyyah. Iaitu maqasid asy-syar'iyyah ni peranannya untuk nak jaga kemuliaan insan, nak jaga kemuliaan manusia, dan untuk jaga hak-hak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada manusia. Dan Rasulullah sentiasa berpesan kepada panglima tentera dia, panglima angkatan tentera dia, pasukan dia, dan memberi garis panduan supaya mereka buat sesuatu perkara itu, langkah-langkah pemeliharaan, langkah-langkah yang dibuat suatu perkara itu mestilah untuk menjamin keselamatan manusia, menjamin keselamatan insan. Kemudian mesti menghormati sesama manusia, tanpa ada diskriminasi lah antara keturunan ke, bangsa ke, dan agama mereka. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa tekankan kepada perancangan setiap unit uniform atau pasukan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan kepada maqasid asy-syar'iyyah. Berdasarkan kepada maqasid asy-syar'iyyah. Jadi maqasid asy-syar'iyyah ini mestilah berasaskan pada unsur-unsur atau misi ketuhanan. Mestilah ada kepercayaan kepada agama. Jadi kepercayaan kepada agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan setiap pasukan, unit uniform ataupun setiap pasukan lah yang ada pada zaman baginda, baginda menekankan, saya nak beritahu bahawa beberapa perkara lah. Yang pertama ialah setiap organisasi unit uniform yang ada tu Rasulullah buat tu ialah mesti ada matlamat yang jelas dan spesifik. Mesti matlamat yang jelas dan spesifik, supaya mereka boleh melaksanakan perancangan yang baik dan melaksanakan tugas dengan mudah. Jadi kita ambil satu contoh. Satu contoh sebelum berlakunya peperangan Badar. Sebelum berlakunya peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni ketua, Rasulullah ni, dia leader, dia bos. Tapi sebelum berlakunya peperangan Badar, walaupun dia ketua, dia tidak menggunakan kuasa ketua dia, autoriti dia tu untuk membuat keputusan. Tetapi baginda meminta pendapat dari para sahabat dulu, dari kalangan Ansar, kalangan Ansar dan Muhajirin pada masa tersebut, untuk menentukan bagaimana strategi berkesan yang kita akan buat untuk melawan musuh kita, kaum musyrikin pada masa tersebut. Jadi ini Rasulullah dia ada matlamat yang jelas dan spesifik. Sebagaimana yang Rasulullah bagi tahu kepada sahabat-sahabat, Rasulullah kata, berikanlah pendapat kamu semua kepadaku. Berikanlah pendapat kamu semua kepadaku, wahai sahabat-sahabatku. Kita boleh kecek kego lah kalau bahasa mudah kita kata. Jadi seterusnya kita melihat kepada yang kedua, poin yang kedua, iaitu
pasukan uniform, pasukan ataupun unit organisasi ketenteraan ke kepolisian ke yang ada pada zaman Rasulullah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemudahan yang lengkap. Mestilah mempunyai kemudahan yang lengkap dari sudut material dan sumber manusia. Mesti ada kemudahan kita nak buat unit uniform kita. Kalau kita di sekolah kan, kemudahan kita mesti kena ada uniform antaranya. Uniform tu kena lengkap lah kalau ada lencana dan sebagainya. Kemudian dari tempat kita nak berlatih, segi material dia. Lepas tu sumber manusia, kita kena ada ahli kita, pasukan pengangkat berapa orang, pasukan polis berapa orang, pasukan kadet bomba berapa orang, supaya dia akan lihat keupayaan dan kekuatan yang kita ada. Jadi antaranya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bagi tahu, sesiapa yang melengkapkan keperluan untuk berperang, maka sebenarnya dia juga berperang di jalan Allah. Dan sesiapa yang menyiapkan keperluan untuk barisan belakang, maka dia juga termasuk dalam kalangan orang yang berperang. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keperlunya kita menyiapkan peralatan untuk peperangan ataupun untuk bersiap sedia lah mengikut kemampuan masing-masing untuk kita menghadapi musuh dan seterusnya untuk kita mengatasi musuh berdasarkan persediaan dan kelengkapan yang kita ada. Baik, antara strategi Rasulullah lagi dalam unit beruniform ini ialah, organisasi ini ialah Rasulullah juga menekankan kepada atau Rasulullah mengutamakan aspek ketenangan dan kesabaran. Rasulullah mengutamakan aspek ketenangan dan kesabaran dalam kalangan anggota beruniform oleh baginda lah. Jadi dalam setiap perancangan, aspek ketenangan dan kesabaran ini benda yang utama untuk menghadapi segala cabaran dan semua perkara yang dihadapi. Jadi Rasulullah dengan kebijaksanaannya, antaranya bagaimana Rasulullah ni dia menggunakan juru'arah. Juru'arah bagi mendapatkan maklumat mengenai musuh merupakan tindakan yang bijak. Contohnya dalam misi perjanjian Hudaibiyah, baginda bertanya pada para sahabat, siapakah yang keluar bersama kita dengan tidak mengikut jalan mereka? Seorang sahabat dari Bani Aslam jawab, ya Rasulullah, maka ikutlah jalan itu. Jadi aspek ketenangan dan kesabaran ini dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima aspek yang dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membangunkan kemahiran. Bagi setiap unit uniform, bagi setiap unit kemahiran, bagi setiap pasukan itu mesti dibangunkan kemahiran dan keupayaan kepimpinan seiring dengan perancangan yang diatur, sekaligus sebagai tempat atau kaedah untuk mencari kaedah yang terbaik bagi mencapai kejayaan. Jadi untuk membangun kemahiran dan keupayaan kepimpinan ini, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah peperangan, sejarah peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda melantik beberapa panglima tentera. Baginda melantik beberapa panglima tentera berdasarkan keupayaan dan kekuatan masing-masing yang berbeza. Antaranya beliau tak lantik orang yang lemah, orang yang kurus kering, orang yang letih, orang yang tidak ada kekuatan. Jadi baginda melantik ni panglima yang gagah. Panglima yang gagah. Selain daripada itu, mereka pandai menyimpan rahsia, tahan lasak dan beberapa lah kriteria sudut-sudut lain lah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dalam unit uniform kita di peringkat sekolah, yang perlunya kita buat kalaulah kita kata kadet polis. Ada latihan kawak, jemur tengah panah, perbarisan apa semua sekali itu. Papi ke, lompat ke sebagainya. Supaya nanti kita dapat melahirkan anggota ahli kita yang gagah. Ahli kita yang gagah. Ahli kita yang tidak mudah lesu. Yang boleh bertahan apabila ada musuh dan sebagainya. Kalau kita di sekolah, kita tidak ada musuh lah. Kalau kita di sekolah ni maksudnya kita ada pertandingan lah. Kalau kita ada pertandingan, ada ujian dan sebagainya, kita boleh mengatasi, berlawan dengan pihak yang lain. Begitu juga kita ada aspek-aspek latihan yang lain. Ada ahli kita yang pandai menyimpan rahsia, ahli-ahli kita yang tahan lasak dan contoh-contoh yang lain lah. Jadi pada zaman Rasulullah, tokoh-tokoh ni ada. Tokoh-tokoh ni wujud. Rasulullah berjaya mencari kriteria bakat-bakat ini. Seperti siapa? Seperti sahabat Rasulullah, Abdullah bin Jahash, Hubbab bin Al-Munzir,
Al-Zubair bin Al-Awwam, dan Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Yaman. Jadi ini kemahiran dan keupayaan yang dilahirkan, yang Rasulullah SAW berjaya lahirkan di kalangan para sahabat. Jadi kriteria-kriteria inilah yang kita perlu ada lah dari kalangan ahli-ahli kita, anggota kita dari peringkat sekolah. Jadi Rasulullah telah jelaskan dan berikan kepada kita. Dengan kita akan berjaya lah kalau kita ada lagu ni untuk mempertahankan agama kita, bangsa dan juga tanah air. Jadi saya ambil masa sedikit saja lagi untuk saya menerangkan ciri-ciri lah ahli-ahli unit uniform kita di peringkat sekolah. Sebab nak melahirkan individu yang unggul, individu yang hebat, anggota yang tahan lasak, anggota yang cemerlang, bagaimana sifat-sifat yang perlu kita ada. Saya nak ringkaskan sedikit lah. Saya ringkaskan sedikit sebab masa ni saya dah terlebih 5 minit dah masa. Baik, tak apalah, saya ringkaskan. Jadi ambil poin-poin dia. Jadi unit uniform ahli-ahli kita di peringkat sekolah ni nak melahirkan ahli-ahli yang berwibawa. Yang pertamanya, ahli-ahli kita mesti ada satu sifat, iaitu sifat amanah. Mesti ada sifat amanah. Amanah dengan tugas, amanah dengan tanggungjawab, dan amanah ni merupakan sifat mulia lah, yang mesti diamalkan oleh setiap orang. InsyaAllah mesti ada satu sifat amanah. Yang kedua, mesti ada sifat ikhlas. Ahli-ahli unit uniform kita nak melahirkan ahli yang berwibawa, yang insya-Allah pada masa akan datang berupaya untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Mestilah ahli kita, ahli unit kita mestilah ikhlas. Ikhlas menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kita ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kita ialah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mesti tekun. Yang ketiga mesti tekun. Tekun, mesti kerja kuat. Tak boleh malah. Kita buat pekerjaan tu mesti selesai dan berjaya. Kalau kita belajar kawat, ada tahap-tahap dia. Tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Sampailah pada habis taktik ataupun cara kita berkawat. Dan mestilah bekerja dengan kuat. Kerana dia boleh meningkatkan produktiviti kita. Dan suasana kerja yang baiklah. Dan seterusnya, kita mesti berdisiplin. Tak boleh lagi lah, mesti berdisiplin. Disiplin dalam organisasi kita, dalam badan unit uniform kita. Mesti menepati masa. Tidak tidak engkar perintah, taat dan sebagainya. Seterusnya, kita mesti bersyukur. Mesti bersyukur sebagai tanda kerendahan hati kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sama ada sedikit ataupun banyak, dan bersyukur sesama makhluk sebagai ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kebajikan sentiasa dibalas dengan kebajikan, insya-Allah. Dan yang ke-6 ialah kita mesti sabar. Setiap ahli unit uniform mestilah seorang yang sabar dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup, cabaran-cabaran semasa latihan, tidak cepat berputus asa. Sabar ni satu maqam, martabak yang tinggi, yang insya-Allah daripada sabar itu akan membentuk peribadi yang unggul, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota kita juga mesti seorang yang bersifat adil. Yang ke-7, mesti bersifat adil. Untuk melekat sifat adil, tidak zalim. Tidak zalim, mesti adil kepada diri kita. Mesti adil kalau kita sebagai ketua kepada orang bawahan kita. Mesti adil kalau kita sebagai orang yang berada di bawah kepada pemimpin atasan kita. Juga mesti adil sesama saudara-saudara kita lah. Seterusnya ialah yang ke-8, mesti patuh dan taat. Sama dengan mesti patuh dan taat. Yang ke-9, sanggup berkorban jiwa dan raga, duit, gapo, keuangan dan sebagainya, sanggup berkorban demi untuk menjadikan unit uniform kita ni satu unit uniform yang berwibawa, demi untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dan yang ke-10 ialah mesti sikoh. Sikoh ni dalam bahasa Arab maksudnya boleh dipercayai, yang boleh berdikari dengan sendiri, berfikiran secara kritikal dalam suatu perkara. Yang ke-11 mesti ada sifat tajarrud. Tajarrud ni dalam bahasa Arab juga maksudnya dalam bahasa Melayu iaitu jati diri. Jadi di sini saya mesti jati diri, iaitu unggul lah, kita berpegang pada diri kita sendiri. Jadi di sini saya senaraikan sebanyak 11 lah. 11
11 sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada kepada setiap ahli unit uniform mengikut acuan yang ditetapkan oleh agama kita lah, demi untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Baiklah, seterusnya insya-Allah lah apa yang saya jelaskan tadi, dalam kita nak mempertahankan agama, bangsa dan tanah air ini, sebenarnya saya sebut pada awal tadi tentang maqasid asy-syar'iyyah deh. Jadi inilah yang intipati ataupun aspek yang ada dalam maqasid asy-syar'iyyah. Nak mempertahankan agama, bangsa dan tanah air itu ada dalam konsep maqasid asy-syar'iyyah yang 5 ataupun kita panggil daruriyat al-khams, iaitu yang pertamanya nak menjaga agama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzul aqli, menjaga akal. Yang ketiga, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga harta, hifzul mal. Yang kelima, hifzun nasab, iaitu menjaga keturunan. Jadi maknanya kalau kita faham tentang kepentingan setiap unit uniform yang ada ni, kita fahamlah kita akan memberi tumpuan dan fokus dengan baiklah terhadap apa yang saya jelaskan tadi. Dia punya puncanya ialah kepentingan tersebut ialah untuk ataupun berkaitan dengan maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid asy-syar'iyyah yang 5 termasuklah agama, bangsa dan tanah air. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. Saya mengambil masa selama 41 minit ni. Saya tengok masa dia dalam video saya ni selama 41 minit. Jadi murid-murid boleh dengar, boleh tonton dengan baik dan boleh membuat catatan, walaupun saya sediakan dengan 2 slide saja. Saya sediakan dengan 2 slide sebab saya beranggapan ceramah ni perlu didengar beberapa kali untuk mendapatkan idea dia, untuk mendapatkan fakta. Kalau saya letak slide ni dengan nota ni jadi mudah sikit awak ambil, tapi saya nak suruh awak mendengar. Kemahiran kita ialah kemahiran mendengar, bukan kemahiran melihat nota ni. Antara kemahirannya adalah kemahiran mendengar. Jadi nota saya ataupun slide saya hanya 2 sajalah. Muka depan tu dan tajuk ni. Nota-nota yang lain, bahan-bahan yang lain mesti melalui pendengaran. Apa yang saya jelaskan tadi kena catat. Jadi kena dengar beberapa kali lah untuk mendapatkan bahan ataupun jawab soalan yang akan dikemukakan nanti, insya-Allah Subhanahu taala, sebagai salah satu aktiviti co-curriculum kita di alam maya lah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tersalah terkurang itu daripada kelemahan diri saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, tersalah terkurang, tersalah cakap dan sebagainya. Dan saya rasa menepatilah apa yang dikehendaki oleh Cikgu Anisu. Dia kata buat ceramah sikit Ustaz, ceramah agama walaupun nak uniform, kita royak ataupun kita beritahu dalam sudut Islam, mengikut cara acuan ataupun acuan Islam. Jadi saya cubalah, insya-Allah. Saya rasa menepatilah apa yang dikehendaki oleh Cikgu Anisu itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf di atas salah dan silap. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan tersalah terkurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.